Semua premis makanan termasuk restoran, kedai makan, kedai minum, kafe dan food court kini dibenarkan untuk menyajikan makanan di premis-premis secara dine-in. Manakala semua gerai makan di bawah kawalan Jabatan-Jabatan Daerah, Jabatan-Jabatan Bandaran dan Jabatan Belia dan Sukan yang sebelum ini ditutup juga dibuka semula. Penutupan tamu mingguan seperti tamu neka kawasan letak kereta Pasar Neka di Kuala Belait dan tamu tutung masih berjalan. Pembukaan perkhidmatan secara dine-in bagi premis-premis makanan bagaimanapun perlu mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan iaitu tidak menyediakan makanan secara buffet, menghadkan jumlah pelanggan yang dibenarkan untuk dine-in dalam satu-satu masa kepada 30% sahaja, membuat pemeriksaan suhu badan sebelum memasuki premis makanan dan menggalakkan pelanggan untuk membuat tempahan awal untuk dine-in. Manakala, bagi gerai-gerai makan di bawah kawalan Jabatan-Jabatan Daerah, Jabatan-Jabatan Bandaran dan Jabatan Belia dan Sukan, syaratnya antaranya hendaklah menghadkan jumlah pelanggan yang dibenarkan untuk dine-in dalam satu-satu masa kepada 50% sahaja. Pengendali atau pengusaha premis makanan dan gerai-gerai makan dikehendaki untuk mendapatkan kod QR BrewHealth. Para pelanggan hendaklah mempunyai kod acara yang diperolehi melalui aplikasi BrewHealth. Memastikan penjarakan fizikal dan sosial. Mempamerkan notis jumlah maksimum kapasiti dine-in dalam satu masa. Tidak dibenarkan untuk menambah kapasiti ruang duduk dine-in dari kapasiti biasa. Menyediakan ruang atau barisan khas untuk perkhidmatan take away, menyediakan hand sanitizer, susun atur meja ruang dine-in, mematuhi garis panduan dalam pembersihan dan sanitasi premis, digalakkan untuk memakai sungkup muka dan sebarang tanda jangkitan, dinasihatkan untuk tidak mengunjungi premis makanan dan gerai makan. Bagi membuka perniagaan, pemilik perniagaan hanya perlu melayari healthinfo.gov.bn/register untuk memulakan permohonan. Dengan adanya penggunaan BrewHealth ini, penularan wabak COVID-19 akan dapat dibendung dari negara ini. Dikehendaki untuk mendapatkan kod QR BrewHealth. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan akan terus membuat kajian bersama institusi tanaman di rantau ASEAN dan Republik Rakyat China dan mencari lagi benih padi yang boleh menghasilkan sehingga 10 atau 12 tan metrik sehektar. Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan berkata benih yang ditanam di kawasan Kandol adalah benih jenis sambada secara purata boleh menghasilkan sehingga 6 metrik tan sehektar. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong menjelaskan perkara itu semasa lawatan ke kawasan kemajuan pertanian Kandol, daerah Belait.
Pelaksanaan penanaman padi ini merupakan kali kedua. Pada musim pertama, ia telah menghasilkan sebanyak 21.7 tan metrik padi sembada 188 daripada kawasan seluas 7 hektar. Penanaman padi kali kedua dilaksanakan di kawasan seluas sekitar 18 hektar. Bagi kesinambungan projek pembukaan kawasan penanaman padi secara komersial berkeluasan 500 hektar, kawasan Kandol diteruskan lagi pembinaan infrastruktur kawasan fasa 2 yang dijangka akan bermula pada Julai nanti dan dijangka akan siap pada Januari 2023. Pihak Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan juga masih lagi giat menggalakkan penanaman padi menggunakan variti padi hybrid berhasil tinggi sembada secara berperingkat, khususnya di kawasan penanaman padi yang mempunyai sistem pengairan dan saliran yang lengkap dan teratur bagi meningkatkan lagi hasil dan produktiviti padi. Indeks harga pengguna IHP bagi bulan Mac 2020 meningkat sebanyak 1.6% tahun ke tahun berbanding dengan bulan Mac 2019. Laporan Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES, harga makanan dan minuman ringan mencatatkan peningkatan sebanyak 1.1%. Manakala harga bukan makanan mencatatkan peningkatan sebanyak 1.8%. Peningkatan IHP adalah didorong oleh peningkatan harga dan kos pelbagai barangan dan perkhidmatan sebanyak 10.9%, restoran dan hotel sebanyak 4.8% dan makanan dan minuman ringan 1.1%. Walau bagaimanapun, peningkatan IHP diimbangi oleh penurunan harga dan kos pengangkutan sebanyak 0.9%, perhubungan 1.2% serta pakaian dan kasut sebanyak 0.7%. Kenaikan bagi harga pelbagai barangan dan perkhidmatan adalah disebabkan oleh peningkatan harga insuran. Manakala peningkatan harga restoran dan hotel pula disebabkan oleh peningkatan harga perkhidmatan catering luar. Dalam pada itu, peningkatan bagi harga makanan dan minuman ringan adalah disebabkan oleh peningkatan harga sayur-sayuran. Bagi perubahan bulan ke bulan, IHP bagi bulan Mac 2020 meningkat sebanyak 0.3% berbanding dengan bulan sebelumnya. Indeks makanan dan minuman ringan dan indeks bukan makanan masing-masing menunjukkan peningkatan sebanyak 0.1% dan 0.4%. Laporan penuh IHP bagi bulan Mac 2020 boleh didapati melalui laman sesawang JPES www.deps.gov.bn. Kira-kira 20,000 kilogram buah tembikai dan rockmelon keluaran syarikat Hanafi HZ Agriculture Farm disasarkan keluar negara tahun ini. Jumlah tersebut meningkat lebih 3 kali ganda berbanding hanya 6,000 kilogram tahun lalu. Menurut pengurus Hanafi HZ Agriculture Farm, Awang Hanafiah bin Haji Awang Zaini, meskipun baru ditubuhkan 2 tahun lalu, namun, syarikat berkenaan berupaya menghasilkan 15,000 kilogram buah tembikai dan rockmelon di ladang seluas 2 hektar di kawasan kemajuan pertanian KKP Sinaut, daerah Tutong melalui bantuan dan sokongan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Syarikat Hanafi HZ Agriculture Farm menunjukkan prestasi kemajuan yang memberangsangkan dan diberi kepercayaan untuk memperkembangluaskan lagi tapak seluas 1.5 hektar di kawasan KKP Sinaut. Dalam menjalankan perusahaan tanaman buah-buahan ini, Awang Hanafiah menggunakan teknologi sistem konvensional. Alhamdulillah, kami diberikan pada awalnya 2 hektar tu. Selepas ada hasil daripada dalam tahun 2018, pada penanaman awal tu, penanaman pertama,
dan mendapat kepercayaan daripada Yang Berhormat Menteri Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, kami diberikan lagi, dikembang luaskan lagi tanah yang ada di atas itu supaya dapat menghasilkan dengan lebih banyak. Kami menggunakan konvensional saja, seperti biasa. Prioriti tanaman utama ialah sikoi dan rock melon. Di samping itu kami ada tanaman sampingan tu, lada, timun dan kacang panjang. Dan pepaya juga tu. Pada tahun 2018, syarikat ini telah menghasilkan pengeluaran buah sebanyak 9,000 kilogram dengan nilai pasaran RM9,900. Manakala pada tahun 2019, hasil pengeluaran sebanyak 6,000 kilogram dengan nilai pasaran RM7,200. Bagi tahun ini, syarikat telah menyasarkan pengeluaran hasil sebanyak 18,000 hingga ke 20,000 kilogram, iaitu dengan anggaran nilai pasaran RM18,000 ke RM20,000. Awang Hanafiah mula memasarkan produk-produk tanaman beliau pada tahun 2018 di Hua Ho Supermarket, SKH, Pasar Tani Sengkurung, TM Majid dan Gerai Persendirian. Pertama kali kami harvest tu dalam lingkungan 13, dah tentulah paling tinggi pun 18 tan. Kita tadi melihat hasilnya. Jadi ini mungkinlah dalam 25 tan ke 30 tan. Kami ada membuat perjanjian dengan Waho, tokoh-tokoh yang terkenal di Brunei Darussalam seperti SKH dan Pasar Tani Sengkurung. Kami ada membuat perjanjian untuk memberikan hasil yang ada di ladang ini secara borongan lah. Di samping itu kami juga ada menjual kepada majlis-majlis perkahwinan, teman-teman yang memerlukan buah sikoi dan rock melon. Awang Hanafiah melahirkan penghargaan atas bantuan yang diberikan oleh kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk mengusahakan ladang ini, khususnya Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan melalui Jabatan Pertanian dan Agri Makanan. Dengan bantuan tersebut, syarikat ini berhasrat untuk meningkatkan lagi hasil pengeluaran ladang yang berkualiti di masa akan datang. Dalam perancangan memang ada tu. Cumanya nanti kalau sekiranya kami mendapat lagi kepercayaan daripada pihak kementerian umumnya dan khususnya kepada Jabatan Pertanian dan Agri Makanan untuk mendapatkan lahan yang lebih besar, baru kami membuat perancangan khusus bagi mengekspor hasil ini ke luar negara. Alhamdulillah setakat ini pihak kerajaan telah pun menyediakan prasarana ladang ini cukup dengan pemaritan dan seumpamanya, dan ada juga subsidi dari kerajaan dari segi baja, ubat-ubatan, di samping memberikan kursus dan khidmat nasihatlah daripada pegawai-pegawai pertanian. Menurut Awang Hanafiah lagi, melibatkan diri dalam bidang perusahaan pertanian ini memerlukan ketekunan dan kesabaran yang tinggi. Beliau berharap lebih ramai lagi para belia berkecimpung dalam bidang pertanian bagi pertumbuhan ekonomi negara. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan melalui Jabatan Pertanian dan Agri Makanan juga sentiasa memberi galakan, bimbingan dan dukungan dalam menjayakan aktiviti pertanian di negara ini, khususnya golongan belia dalam meningkatkan lagi pertumbuhan keluaran dalam negara kasar. Kami berharaplah kepada, macam kami ini sudah orang berpincin kepada generasi muda untuk dapat berkecimpung. Memang beratlah kalau dilihat dalam suasana panas dan seumpamanya tu, memang berat kan dia. Tapi ada gap waktu yang membolehkan mereka betul-betul menghayati pertanian ini dengan baiknya.